Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma thabbitna bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, jadilah kami semua orang-orang yang baik-baik. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jadilah kami orang-orang yang benar-benar Islam, benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Pertama-tamanya saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberi peluang dan ruang kepada saya bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam Jumaat yang mulia. Dengan izin dan inayahnya, saya dan semua muslimin dan muslimat sekalian berada dalam rumah Allah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Mansur, Tuk Imam, Tuk Bila, AJK seluruhnya dan semua para muslimin dan muslimat yang mengizinkan saya memberi sedikit penyampaian ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, pada malam Jumaat yang mulia ini, saya mengambil peluang untuk bercakap tentang sifat-sifat wajib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita adalah umat Nabi Muhammad, kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita. Nabi Muhammad ni Nabi kita dan Rasul kita. Maka sudah tentu paling-paling tidak kita mestilah kenal sifat-sifat wajib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi Muslim yang sebenar, beriman yang sebenar kepada Allah, kita kena kenal Allah
kita kena kenal Allah. Antara kita ni, kita mengaji, dia panggil akidah. Semua kita ni mengaji akidah, sama ada secara mendalaminya ataupun secara kasar. Kita melalui akidah ini, ahli sunnah wal jamaah, dia ada dua akidah, dua aliran. Yang pertama dia panggil aliran salaf, aliran salaf. Yang kedua aliran khalaf. Hak kita belajar ni di Malaysia ni kebanyakannya khalaf. Hak kita belajar di pondok-pondok, di sekolah-sekolah agama, dia panggil khalaf. Khalaf ini terbahagi kepada dua. Satu dia panggil Asy'ariyah, yang kedua dia panggil Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah ini biasanya kita belajar sohonya sifat 20 dia panggil. Maka apabila kita mengaji sifat 20, Asy'ariyah, Maturidiyah, ataupun hak awal lagi dia panggil salaf, maka kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kenal Allah ni sebenarnya bukan macam kita kenal manusia. Kita pakai boleh tengok, boleh rasa, boleh pegang. Kita kenal pokok, kita kenal tumbuh-tumbuhan ni lain. Hak ni kita boleh kenal dengan mata, dengan telinga. Adapun Allah kita tak boleh kenal begitu. Kita kena kenal dengan wahyu. Kita kena kenal dengan cara kita beriman, serah kepada Allah dan Rasul. Itu cara kita kenal Allah. Sebab tu manusia apabila dia cari Allah dengan akal dia, ada di kalangan manusia dia tengok lembu, Tuhan dia, lembu. Orang India nong dia tengok lembu, dia kata ni Tuhan dia. Pasal banyak manfaat. Lembu ni orang India, tahi itu, dia boleh buat rumah, dia buat seming zaman dulu. Dia kaca dengan seluk, boh jeraming, lepas tu boh tahi lembu, dia buat rumah dia. Musim sejuk, dia rasa panas duduk dalam. Musim panas, dia rasa sejuk. Ini tahi lembu, hak Tuhan dia ni. Lepas tu dia boleh buat kayu api. Tahi lembu tu dia boleh buat kayu api. Dia ambil jeraming, dia capur-capur, dia jemur. Dia jemur, dia buat bakar. Dia buat rebus air, buat apa dia, masak roti. Jadi banyak dia kata kelebihan lembu ni, Tuhan dia kata. Tuhan. Lepas tu dia boleh buat naik pula, buat akut barang. Jadi dia kata ni Tuhan ni. Ada orang dia cari Tuhan, dia jumpa matahari, dia sembah matahari. Ada yang sembah api. Pasal apa? Pasal dia cari Tuhan dengan akal dia, dengan mata dia, dengan telinga dia. Kita orang Islam ni kalau cari dengan akal, dengan mata, dengan telinga, memang rosak. Rosak kita. Pasal tak jumpa. Kita yang jumpa Tuhan, jumpa Allah ini melalui wahyu, melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kenal Nabi ni, kita kenal Allah dulu. Jadi Allah ini bersifat dengan sifat yang sangat mulia, yang sangat sempurna. Ini Allah. Selepas kita kenal Allah, kita nak kenal pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi. Pasal Nabi ini Allah Taala utuh dia, kirim dia untuk seluruh manusia di akhir zaman ni. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Allah Taala utuh untuk kaum masing-masing. Adapun kita ni, hak kediang sekali Nabi Muhammad ni, Allah Taala utuh dia untuk sekalian manusia. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad malaikat untuk sekalian alam, untuk alam seluruhnya. Jadi selepas ketika manusia rosak, Allah Ta'ala utuh ni, Nabi-Nabi ni ketika manusia rosak. Apabila rosak manusia, rosak tak rosak, bukan sahaja dia berjudi, bukan sahaja dia berzina, dia sembah berhala, kemuncak lah. Sesaknya manusia ni, kemuncak dia apabila dia sembah berhala.
sembah matahari, sembah lembu. Jadi masa tu di Mekah sembah berhala lah. Di India sembah lembu. Jadi ketika sembah berhala ni, kemuncak mungkar ni, kemuncak dosa ni, Allah Ta'ala pun utuhlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal orang lain tak boleh nak bawa dah. Tak boleh nak bawa. Kalau rosak sikit-sikit, kita boleh tolong berobat. Ustaz-ustaz boleh tolong berobat, ulama-ulama boleh tolong berobat, tok guru boleh tolong berobat. Tapi kalau siapa tahap sembah berhala dah ni, nak lawang arwah tu tak mampu orang biasa-biasa. Terpaksa Allah Ta'ala utuh Nabi SAW. Allah Ta'ala pilih Mekah. Jadi Mekah ni, para ulama kata, dia ni menjadi pusat kepada dakwah untuk bertolak ke seluruh dunia. Bumi Mekah ni, Kaabah tu adalah pusat dunia. Bila orang ukur, dia situ pusat tengah. Kerana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah bersifat alamiah, bersifat antarabangsa. Orang putih terima Islam juga, orang India kena terima Islam, orang Arab kena terima Islam, orang Melayu kena terima Islam. Nabi Ibrahim dulu untuk kaum dia, Nabi Musa untuk kaum dia. Tapi Nabi Muhammad ini untuk seluruh. Tak kira bangsa apa, dia kena terima Islam. Alhamdulillah kita ni orang Malaysia, orang Melayu, kita terima Islam. Orang hak bawa Islam kat kita ni, dikhabarkan bahawa orang Yaman. Orang Yaman belah Hadramaut. Yaman ni ada Sana'a nama. Ada Hadramaut. Sana'a ni negara yang berbukit bukau, bergunung ganang. Hadramaut ni padang pasir. Jadi zaman dulu-dulu mereka ni berhijrah. Mereka ambil agama, mereka dakwah, mereka keluar dakwah. Di samping mereka cari barang-barang untuk berniaga, mereka sapa ke Malaysia, sapa ke Indonesia, sapa ke Thailand tu, mereka bawa Islam sekali dengan berniaga tu. Dan sebab tu kita bermazhab Syafi'i. Kebetulan mereka Hadramaut tu mazhab Syafi'i. Dan pendekatan cara kita pun orang Islam ni, melalui Malaysia ni, cara pendekatan orang Hadramaut kami. Dan sebab tu kita ada di Malaysia ni keturunan Arab. Keturunan Arab banyak di Malaysia ni. Di Dungung ada, di Bandar ada, Sepang Tokku ada, di Kuala Berang ada, Saki-baki keturunan dia. Setengah tu Toki dia sini dulu. Toki dia. Jadi maknanya kita pun menjadi penganut Islam. Menjadi penganut Islam. Maknanya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi SAW lahir di Mekah, dekat dengan Kaabah tu, kawasan dekat Kaabah tu ada tempat lahirnya Nabi SAW. Umur dia dalam 53. Umur dia 40, dia terima menjadi Nabi dan Rasul. Umur dia 53. Siapa ada umur 53, maknanya tengah dia gagah lagi tu, dia berhijrah ke Madinah. Dia berhijrah ke Madinah. Jadi apabila Nabi Allah Ta'ala utuh dia menjadi Nabi dan Rasul ni, Allah Ta'ala beri sifat wajib kepada dia. Ada 4 sifat wajib dia. Sifat ni ada pada dia. Orang lain kadang-kadang tak ada 4 ni, ada ada 2 pun tak sempurna. Dia 4 ni ada pada dia. Sebagaimana hak kita belajar masa budak-budak dulu, dia panggil as-sidqu. Dia panggil benar. Nabi ni dia ada sifat benar, dia tak pelawak. Dia juga ada sifat amanah. Sifat amanah. Sebab tu masa budak-budak lagi dia remaja tu, orang panggil dia Al-Amin. Diceritakan bahawa orang Mekah ni, dia simpan duit rumah dia, simpan harta rumah dia, simpan barang selamat rumah dia, dia dah ambil. Orang pun malu segan dengan dia, orang hormat ke dia. Masa budak tu orang hormat dah, orang gelar dia Al-Amin, Muhammad Al-Amin.
orang yang amanah, orang yang jujur. Sifat yang ketiga dia ialah tabligh, menyampaikan. Dia tahu sepatah dia khabar, dia tak susuk. Dia tak susuk. Yang keempatnya ialah fatanah, dia cerdik. Kalau tak cerdik nak bawa Islam tak boleh. Nak apa lagu mana, nak ingat lagu mana, nak khabar ke orang pula dengan bijak, supaya orang boleh terima Islam ni. Jadi kita ni, saya bercakap ni depan orang Islam. Cerita hak Nabi ni, cerita di Mekah dulu lain. Nabi ketika dia berdakwah dulu bukan duduk masjid gini, dia nusuk-nusuk bira bukit, nusuk-nusuk bira batu, pergi rumah kawan-kawan dia, senyap-senyap. Macam saya ni jumpa orang Islam dah, saya tak boleh mari nak ajak orang masuk Islam lah ke, tak boleh, ni orang Islam lah ke dah. Saya cerita sini dalam bentuk kerangka orang Malaysia. Kalau saya ambil kerangka hak zaman Nabi, bolong arang jadi. Dan sebab tu kadang-kadang kawan-kawan, guru-guru kita kadang-kadang dia pergi ke Mesir, dia awak balik sini, dia ambil kerangka Mesir, awak mari sini. Ada belaga. Ia akan jadi bermasalah, masalah lain pula. Pergi ngaji Mekah, dia awak balik, cara budaya Mekah tak boleh. Pendekatan Mekah tak boleh, kena ambil pendekatan Malaysia lah. Pasal orang Malaysia ni budaya dia lain. Apatah lagi kalau kita cerita hak Mekah dulu, cerita hak Madinah dulu, kita orang mari sini, jadi masalah. Iman dia kita kena ambil, ilmu dia kita kena ambil, tapi pendekatan Nabi masa dia bawa Islam dulu orang kafir. Kita ni bawa Islam, orang Islam dah. Makna nak baiki sikit-sikit lagi dah. Nak baiki dah banyak dah baiki. Jadi kalau kita buat macam orang ni orang kafir, cara saya khabar tu cerita macam seolah depan saya orang kafir, tak jadi. Kena cerita orang sini dah. Maknanya. Jadi Nabi SAW ceritanya ialah dia ni bersifat dengan sifat yang wajib bagi Nabi itu ialah sidik. Benar. Dia tak cakap pelawak. Pasal orang nak cakap Islam ni, orang cakap Islam ni dia kena jujur. Dia tak boleh maknanya ada perangai pelawak, wahai bohong, tak boleh. Pasal orang tengok dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bagi kamu pada batang tubuh Rasulullah itu terdapat contoh yang sangat mulia, yang sangat baik. Jadi ia Nabi memanglah kena jadi contoh. Gitu orang jadi ustaz, orang jadi ulama, sepatutnya ia jadi contoh. Orang jadi tok imam, orang jadi tok bila, orang jadi AJK masjid, dia biar jadi contoh kepada orang lain. Pasal dia orang depan. Dia orang depan maknanya. Dia nak nasihat orang, dia nak khabar ke orang, maka dia kena mula daripada dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatlah, jagalah diri kamu ni, keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya kita ni kena mula daripada kita. Kita mula Islam ini daripada kita. Sebab tu Nabi SAW apabila dia terima Islam dalam Gua Hira, dia dulu terima dengan malaikat Jibril. Apabila dia terima, dia balik, baru dia khabar ke isteri dia. Dia kena terima dulu, dia kena ambil dulu, dia kena buat dulu hak Islam tu, baru dia khabar ke isteri dia. Lepas tu dia khabar pula ke kawan dia Abu Bakar, khabar ke sepupu dia Sayyidina Ali. Jadi Nabi SAW ini sifat yang pertamanya ialah benar. Dia benar. Sebab tu maknanya apabila dia bawa Islam di Mekah, dia bawa Islam di Mekah, kalau ikutnya payah. Orang semua berala. Allah nak kona lagu mana. Nak tukar agama tu, orang nak tukar mazhab pun tak boleh. Orang nak tukar mazhab tak boleh. Pasal ia lekat sebati. Tapi nak tukar agama ni, Allah payahnya, ya Allah, payah. Nak tukar agama payah. Pasal barang tu sebati daripada budak, daripada toki, daripada ayah, daripada toki dia.
Duduk sembah berhala. Dia percaya, dia pegang, dia yakin dah. Mari Nabi nak ubah, nak ajak tukar agama. Allah payah. Jadi Nabi kena faham. Nabi tak boleh wasati. Nabi tak boleh main wasati. Allah tak ambuh. Allah wasati doa laknat apa habis biar mati, biar mampu habis. Tak. Asal Nabi tahu dah, bukan senang. Kita nak tukar mazhab tak boleh. Nak tukar ustaz tak boleh, nak tukar tok guru tak boleh. Nak tukar parti tak boleh. Tak boleh. Jadi macam payah maknanya. Padahal barang lain boleh tukar lah. Mudahlah nak tukar. Ni agama ni. Jadi Nabi nak buat lagu mana? Bukan senang. Minum arak orang kafir masa tu bukan minum dengan gelah, ngepayang minum. Ngejak dia minum. Dah nak buat lagu mana? Orang agak pula dan dia mabuk dan dia panggil fanatik. Saya ada kawan dulu orang Jerman. Orang Jerman. Orang Perancis. Dia kata orang Arab pergi belah lek Perancis lek Jerman tu. Dia kata kita minum arak gelas Orang Arab mari minum tang ngejak dia kata. Peseng orang. Peseng orang. Jadi maknanya nak tukar warna, berzina biasa, bunuh anak biasa. Perang biasa, wahai balah cukup sifat maknanya Nabi mari ni. Kalau tak ada pak sifat ni, dorok maknanya. Sebab tu orang jadi pendakwah, orang jadi ustaz, orang jadi ulama, walaupun tak boleh pak ni secara macam ke Nabi, dia kena ada orang ni. Kadang ni jual dia orang. Nya beci dia orang. Hanya cakap dia orang maknanya. Jadi orang yang nak bawa Islam ni, nak dakwah, nak cakap hak fiqh, nak cakap hak Islam, nak cakap hak akidah, nak cakap hak akhlak, nak cakap hak agama ni, dia kena dulu baik. Buat contoh kepada orang. Contoh dia tu dah jadi ilmu dah. Jadi apabila umur dia 40, dia terima Islam dengan malaikat Jibril. Guru besar kepada Nabi ni malaikat Jibril. Apabila dia khabar Islam, sebelum dia jadi Islam tu Nabi ni, sifat ni ada dah dengan dia. Sifat ni ada dah ni. Tak ada jadi Nabi ada dah. Orang kenal daripada budak dah. Orang kata Muhammad tu orang baik, Muhammad ni orang baik, Muhammad ni orang baik, orang jujur, orang bijak, orang baik. Dia pergi nega, dia ambil barang Khadijah. Sebelum tu bukan isteri dia lagi. Dia nega, dia cerdik. Hutang dia, buat balik hutang besar. Pelawak dak, curi duit dak, buat lari barang dak. Jadi cerdik pula. Jujur. Orang nak beli dia, orang suka. Menyebabkan maknanya laku barang dia, hutang dia jadi hutang besar. Jadi apabila Allah Ta'ala beri dia ke Islam, dia jadi mukmin, dia jadi Islam ni, dia ada sifat ni, Allah comel lalu. Comel. Dia mula dulu Nabi ni, dia mula dengan isteri dia. Dia mula isteri dia. Antara yang dia mula awalnya ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, sepupu dia. Abu Bakar, kawan dia, kawan rapat dia Abu Bakar. Maka lepas seorang-seorang masuk Islam. Akhirnya hak masuk Islam juga Sayyidina Hamzah, pak dara dia. Pak dara dia daerah masa dekat awal. Pak dara dia Sayyidina Hamzah daerah. Dia orang Samsing, dia orang hero lagu tu. Dia daerah ke Nabi. Nak berdakwah dia daerah. Tapi satu masa tu Tuhan nak jadi, dia keluar memburu. Keluar buru di padang pasir, ala balik jumpa dengan seorang perempuan. Orang perempuan tu tegur dia, "Wahai Hamzah, mu ni Hamzah, mu daerah kan anak dara mu?" Apa dia kata? Anak dara mu kena nganyi dia orang, kena maki dia orang, kena lepang dia orang. Jadi naik seh dia. Anak saudara atas nama semangat. Anak beranak. Hingga dia pergi kat Masjidil Haram tu. Masa tu dalam Masjid Haram tu penuh dengan berhala dalam tu. Lepas tu dia pergi kat Abu Jahal, tanya sepatah dua, dia lepang dengan Abu Jahal. Pasal geng-geng yang kacau Nabi SAW, dan akhir dia masuk Islam. Tapi Nabi ni dia orang jujur.
dia orang baik. Jadi orang dah kenang. Orang minat ke dia. Dia bawa agama ni, jadi orang dah kenang. Pasal dia ada as-sidq. Dia ada amanah. Dia ada amanah. Dia ada fatanah. Ada cerdik. Dan dia ada tabligh, menyampaikan. Maknanya dia tahu sikit, dia khabar sikit. Hak mana Allah khabar ke dia, dia khabar. Dia tak susu. Agama ni dah boleh susu. Dia khabar. Apa yang Allah wahyukan, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bercakap malaikat apa yang diwahyukan kepadanya. Maknanya apabila Nabi cakap agama, Nabi tak main kona tak ada, straight. Cakap agama straight. Cakap akidah straight. Cakap ibadat straight. Tak pelawak, tak tipu, tak reka sendiri. Agama ni tak boleh reka maknanya. Tak boleh reka. Jadi hak Allah khabar ke dia khabar. Hak panjang, lagu panjang. Hak pendek, lagu pendek. Dia khabar habis. Dia betul habis maknanya. Jadi apabila begitu, akhirnya makna Mekah ni dalam apa dia 13 tahun lebih kurang. 13 tahun. Dia duduk dakwah 13 tahun, tak sampai puluh tahun pun. 13 tahun je. Allah Ta'ala buka hati. Buka hati, beri hidayah kepada orang Mekah. Antaranya kerana ada sifat wajib yang ada pada Nabi tadi. Maknanya sebab itulah orang yang kita kata gini lah, orang yang jadi cikgu, dia masuk perguruan. Orang yang jadi terimam, dia kena belajar baca Quran. Dia betul baca Quran, dia kena ada benda-benda tu. Orang nak jadi Nabi, orang yang nak bawa Islam, dia kena ada sifat dia, muasafat dia. Barulah maknanya orang terima. Jadi kalau begitu ramai orang masuk Islam, menyebabkan pemimpin Quraisy ni tak tahan. Kalau lok kau berat ni, Sayyidina Umar masuk Islam pula dah. Sayyidina Umar masuk Islam. Hak Samsing di Mekah masuk Islam. Sayyidina Hamzah masuk Islam dah. Jadi kanan seorang, kiri seorang. Kanan seorang, kiri seorang jaga Nabi SAW. Mula-mula pekat awal tu Nabi seorang je. Seorang. Nabi seorang. Nabi bertawakal kepada Allah. Nabi bertawakal kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah. Nabi menggunakan senjata doa dia. Senjata doa. Jadi sebab tu kita ni ada masalah apa, kita berdoa lah. Ada masalah apa, hak agama ke, hak dunia ke, nombor satu sekali ialah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah anak, ada masalah tanah, ada masalah keluarga, ada masalah negara, ada masalah masjid, ada masalah apa sahaja, mula sekali berdoa. Khabar ke Tuhan kita, khabar kepada Allah. Kita orang Melayu, doa kok Melayu. Doa kok Melayu, khabar ke Allah kok Melayu. Dan tak perlu panjang-panjang, doa panjang. Kita kadang panjang sangat doa, tak tahu ke fokus. Hak mana ni nak khabar ni, habis bilang beratas sampai bawah. Ambil sikit-sikit, pendek-pendek, tapi fokus barang tu. Contohnya orang tu daripada Jambang, doa pendek. Nabi sebenarnya ajar doa pendek-pendek je. Tubik daripada Jambang antara doa. Ada 2-3 doa, tapi antaranya ghufranak. Makna malam ni boleh hafal tak dia tulis. Ghufranak. Asal dia ghufranaka. Doa keluar daripada Jambang. Doa makan pula Bismillahirrahmanirrahim je. Hak sungguhnya, hak waris daripada Nabi SAW. Doa makan ni kalau panjang sangat, makanan duduk depan. Memang celaru. Macam orang pergi ratik kat orang mati kan. Tu imam pulaknya baca panjang. Kalau baca pendek kan, orang hak tukar dengar kata tu imam tak memandang. Baca panjang, baru Allah kata tu imam ni memang orang ngaji sungguh ni. Tu imam ni. Tapi hak ramai-ramai pula masalahnya cucuk cerak beruk. Jadi doa hak Nabi ajar pendek-pendek. Contoh nak keluar berjalan.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tapi ramai agak apa ni untuk pergi Mekah, bukan. Nak pergi Mekah pun turun daripada rumah baca doa ni juga. Tapi ada orang apa untuk khusus pergi Mekah. Jalan pula 2-3 langkah, baca pula doa pendek juga. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla azilla uzalla au azlima au azlama alayya. Jadi doa pendek. Naik kenderaan pula subhanallazi sakhkhara lana hadza. Pendek juga. Jadi hak panjangnya kita orang Melayu yang ambil habis. Lepas tu apa benda dia kata tak tahu. Jadi Nabi ni dia berdoa pendek-pendek dan dia fokus dengan Allah. Ada seorang pakcik tu, hati dah sekarang saya panggil dia Ayalung. Umur dia masa tu 70 lebih dah dah. Dia mungkin bekas kena angin. Dia mari masa kata Ayalung jauh mari jalan ke ada orang hantar. Dia kata jalan. Allah kata jauh. Dah Ayalung dia kerja apa? Kita mari nak betul doa dia kata. Nak betul doa. Okey tak apa Ayalung. Macam Ayalung baca. Dia pun baca. Allah comel ke. Ya apa tu molek. Jujuk tu molek, sebutan comel. Oh kata jadi Ayalung, alhamdulillah dah Ayalung. Molek dah ya betul dah molek dah. Cuma sekali saya nak minta Ayalung, cuba Ayalung baca kod Melayu sekali. Saya nak dengar Ayalung baca kod Melayu pula. Dia pun baca pula, nangis dia. Kata Ayalung, tu kata kita orang Melayu ni molek-moleknya baca kod Melayu. Orang boleh hafal kod Arab tu boleh lah apa. Tapi moleknya dia tahu makna. Kalau amin kita tahu, dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Jadi maknanya nak ceritanya bahawa apabila dia baca kod Melayu, kod bahasa dia, doa ni sebenarnya pengaduan kita kepada Allah. Kita jadi memang kita kena faham apa benda kita kata. Kita kabur apa ke Tuhan. Jadi kita merayu-rayu dipanggil. Apabila nak merayu, nak bersungguh dalam berdoa, memang kita kena faham apa benda kita kata. Kalau kita kata ya Allah apalah dosaku, kita nampak tu, kita rasa ya Allah apalah dosaku. Kalau saya kata kita tak ada piti esok, ya Allah saya tak ada piti, ya Allah tolong saya, ya Allah murah rezeki. Pendek je begitu. Jadi kita fokus, kita faham. Jadi kita baik dengan Allah, kita baik. Dan doa ni dia acak, bukan sekali dia acak. Pagi ada, tengah hari ada, tengah naik kenderaan ada. Ingat kita doa pendek. Ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah. Jadi kita tak lari daripada Allah tu. Kita tak lari. Kita sembang-sembang, kita maidang, betul-betul sudah maidang, kita pun ingat Allah, ya Allah ampun dosa aku ya Allah, maaf aku ya Allah, ataupun ya Allah jadilah anak aku baik-baik. Pendek-pendek. Yang penting maknanya dia dengan Allah berhubung. Jadi Nabi SAW di Mekah, masalah nabinya ialah berhadapan dengan kafir Quraisy. Kerja besar Nabi ialah dakwah. Kerja besar Nabi pasal dia Nabi. Nabi ni Allah utuh dia sebab tu dia buat kerja lain. Nabi dah buat kerja lain. Nabi kerja dia saja dakwah. Dakwah, ajak orang kepada Islam. Tapi kita ni orang Melayu ni, orang Islam dahnya, jadi kita kena imbang lain lah. Imbang secara bentuk lain lah. Hak Nabi ni terpaksa malang siang lah. Malang siang. Pasal masa tu kafir. Berhala. Perang. Minum arak, mabuk. Peka awal dulu Nabi SAW dok turun lagi haram arak. Masa masuk Islam tu mayang Yang mayang dia baca ngaruk kali. Dah ia mabuk. Lalu Allah Taala turun ayat mula-mula tu, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu dekat dengan semayang, mari semayangmu mabuk. Jadi tak suruh berhenti lagi. Berhenti masa nak semayang je. Sebab tu ada orang ambil ajaran sesat. Yang ambil ajaran sesat. Ada kita orang Islam ni macam-macam pesen. Dia baca orang ni, wala taqrabus salata, dia berhenti wa antum sukara tu tidak baca. Jangan kamu hampir ke semayang. Tak boleh semayang dia. Tak semayang. Ada orang Melayu pasal dia ambil wa antum sukara, ketika kamu mabuk. Jadi hak ni habis dah ni cerita ni. Allah Taala turun pula ayat yang kediang tu, hurrimat innama hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Sesungguhnya diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan diharamkan arak. Jadi
Masa tu tak turun lagi. Jadi Nabi kata, Allah Ta'ala turun ayat, jangan kamu dekat dengan semayang masa mu mabuk. Maknanya mu jangan minum lagi kalau nak semayang. Pasal saya baca balik belah kali Fatihah. Balik belah yang mabuk. Ambil dia orang ajaran sesat ni, dia ambil, dia berhenti kat tu. Wala taqrabus salat. Mayang dia tu, mayang awam dia. Ada saya setengah jumpa tu, mayang awam dia kata. Dah apa, dak mayang. Dah Islam kata. Dah apa dak mayang. Dia pun baca ayat tu. Saya betul lah faham dah tu. Wala taqrabus salata, dia kata. Jangan, Allah kata jangan dekat dengan semayang. Allah faham gini. Saya pun kata, kakak ni faham gini. Dah berapa awak dah baca habis? Tak payah baca habis, dia kata. Hak lain pula ajaran sesat juga, dia tak ambil semayang, dia ambil orang lain. Dia ambil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ke yakin. Dah yakin dah, tak payah semayang. Ada juga yang ambil dalil ni. Sebenarnya orang sesat-sesat dalam dunia ni, hak yang jadi Syiah, yang jadi Mu'tazilah, yang jadi Khawarij, yang jadi macam-macam apa dia atas dunia ni, atas nama Islam juga. Atas nama Islam. Tapi sesat dia. Akhirnya, yang ambil dalil tapi letak tak kena. Ataupun yang ambil dalil, dia baca sekerak. Ataupun dia ambil dalil, dia tafsir salah. Maka berlakulah. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Ia tafsir salah. Maksud ayat tu lagu lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Yakin tu rupanya bukan makna yakin situ. Tengok dalam kamu, yakin tu banyak makna. Antara yakin itu ialah mati. Makna sembahlah Tuhanmu sampai ke mati. Dia ambil terjemah sampai ke yakin juga. Yakin ada makna mati. Yakin ada dengan makna yakin betul. Jadi bila kita terjemah dengan makna yakin tu yakin juga, dah yang mayang dah, saya yakin dah, dia kata. Saya mayang lama dah, yakin dah. Jadi habis mayang. Sampai kat tu je. Jadi macam-macam cara apabila ia dah ambil secara yang betul. Jadi Nabi SAW ni, apabila ayah duduk Mekah ni, ayah lahir di Mekah, dia ajak orang Mekah ni terima Islam. Terima Islam. Jadi apabila nak terima Islam ni, banyaklah ujian. Apabila banyak ujian, dia kena sabar. Dia kena sabar dan dia kena berdoa kepada Allah. Dia tak boleh nak marah kalau orang tak terima Islam pasal hidayah hak Allah. Hidayah hak Allah. Pak saudara dia, Sayyidina Hamzah, tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Sedih kan Nabi. Nabi sedih, mati dalam keadaan kafir. Lalu Allah Ta'ala turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Yang memberi hidayah hanyalah Allah. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Jadi kalau kita faham gitu, kita tak usah nak marah. Kita tak usah nak marah maknanya. Kita khabar. Macam saya contohnya. Kita dakwah orang, dia dah semayang. Saya tak boleh lah nak marah ke dia. Nak benci ke dia maksudnya. Nak kutuk dia. Lepas tu saya, bahagian dia pula nak buat mana? Tu bahagian polis pula. Igak kalau kait dengan polis. Kalau jabat agama lah saya ni. Kak saya kerja ni. Macam orang buat rumah sutir kan. Bahagian besi lah. Dia pergi main wayar api, cari nyakit lah maknanya. Jadi kalau macam saya ni, dia ambil kerja lain, rosak dakwah saya. Rosak dakwah. Jadi hak saya tak boleh buat, hak bahagian jabat agama. Hak tak boleh buat, polis. Hak tak boleh buat, dia jadi mahkamah. Jadi Nabi ni, dia kerjanya ialah menyampaikan. Dia tegur, dia nasihat, dia berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan, berilah hidayah kepada kaum aku. Kaum aku tak reti. Tengok, dia pergi ke Taif, Nabi pergi ke Taif. Kalau pergi ke Taif, anak-beranak dia pun ada di Nung. Dah duk marah ni, sabar, berdoa, apa semua, masuk Islam lah. Nabi kata, aku pergi ke Taif lah. Pergi ke Taif. Siapa di Taifnya kejar pula di Nung. Dia kejar dengan anak batu, dia tagur siapa, luka kaki Nabi. Tapi Nabi ni tak rasa nak marah pasal dia faham dah. Macam kita pergi ke laut kan, bahan dia ombak. Nak marah apa ke ombak? Dah kita pergi ke laut. Maknanya. Jadi kalau dia sedar gitu, dah nak marah apa?
Nak maki, jauh sekali. Nak doa anak, jauh sekali. Jadi, dia memang kena buat baik. Orang buat jahat, dia buat baik. Orang buat jahat, dia buat baik, masuk Islam seorang. Orang buat jahat, dia buat baik, masuk Islam seorang. Jadi, kalau kita tak sedar benda tu, kita tak sedar, kita maki ya. Kalau orang tua-tua dulu, saya dengar orang cerita, dia teratuk. Kau tetap kayu. Ambil kapok, perang malu. Dia tak tahu kala sungguh. Kayu tu kan. Kampung saya ada seorang, saya dengar cerita lah, dok-dang saya, dia pikul pisang. Pisang tu hidup gitu, dia musing gitu. Dia ni bekeng, lading dia tak mau tangan. Main ngongek-ngongek, sakit lading, perang tatah lalu. Dah catah boleh ke siapa? Boleh ke ayang pisang? Jadi maknanya, dia dah sedar kedudukan tu, dia tak sedar. Jadi Nabi ni, dia sedar, dia siapa? Dia hamba Allah. Nabi tahu, dia hamba Allah. Dan dia Nabi, dia Rasul. Kerja dia ajak orang kepada Islam. Orang terima pula, hak dia nak terima. Ada hak terima hari ni lalu pun ada. Abu Bakar, terima lalu. Nara, bini dia, terima lalu. Dan orang lain, Sayyidina Umar, bila terima? Sayyidina Hamzah, bila terima? Khalid ibn Walid, berat lagi, kediang lagi. Maknanya, ini atas pilihan Allah. Atas pilihan Allah. Tapi Nabi apa pergi ke Taif, beritahu Islam, dia tagur nak batu. Sebab tu saya ni kadang-kadang mari mengajar dah, rasa malu. Kan orang kata juang Islam, mari saya mengajar ni juang Islam, ustaz juang Islam. Saya nak kata saya juang Islam, saya malu. Pasal air botol lah orang beri, kipas angin musim, mari pula dengan kereta, mari pula orang salang. Besar bagi saya. Pasal dulu kata orang nak batu, saya nak mari marah awak ambil sini. Baik saya cakap molek, hak mana saya tahu, sutir 2T, 3T, saya kabar lah. Dengan kasih sayang, dengan ukhuwah Islamiyah, dengan penyatuan ummah. Walaupun ada, memang dalam ramai-ramai. Misalnya kalau kata ada 50, adakah setuju berlaku dengan saya? Ada tak? Pasti ada. Saya pergi ngaji dulu di Seria. Tok guru saya mengajar saya tak terima belaka juga. Itu hak saya. Saya pergi ngaji dengan ustaz ni pula. Mungkin saya ambil 50%. Yang ni 30%. Hak ni 90%. Itu hak saya lah. Hak saya. Hak Allah kena ambil belaka. Hak Nabi kita kena ambil belaka. Hak pandangan ulama berbeza. Malam ni contoh. Hak saya khabar hak Allah, memanglah kena terima belaka. Kalau saya khabar hak Nabi, memang kena terima belaka. Tapi mulut saya bercakap ni, dalam banyak-banyak ni bukan hak Allah belaka. Ada hak pandangan saya. Maka ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Tak? Kalau boleh terima, marah apa saya? Bukan saya kena maki, bukan saya kena tagur. Saya nak rasa saya berjuang ni, Allah rasa malunya. Pasal ingat hak orang lain, hak kerja Islam tu, kena tagur. Nusuk mari maknanya. Jumpa 4 orang, 5 orang je. Ni jumpa ramah. Ramah, kalau setakat ni ramah. Jadi apabila orang kafir Taif ni tagur anak batu, malaikat menyaksikan peristiwa tu. Pasal apa? Malaikat marah. Dah Nabi mari khabar dengan molek, dah apa yang tagur tu apa? Kalau Nabi mari jekoh-jekoh orang, bolehlah nak marah dengan Nabi. Ini Nabi mari khabar molek. Nabi ni seorang yang berakhlak. Seorang yang mulia, utusan Allah. Utusan Allah. Bukan sebarangan orang, sebaik-baik manusia di atas dunia. Tiba-tiba kawan mari dengan baik, tagur pula. Memanglah Allah marah. Memanglah malaikat marah. Malaikat kata, wahai Muhammad, aku ambil bukit Taif ni, aku mbah habis atas kepala puak-puak Taif ni. Nak ke tak? Minta izin dulu. Nabi kata tak payahlah, biarlah anak-anak dia. Kalau dia tak ambil, biar anak-anak dia terima, saya akan datang. Terima dakwah, terima Islam ni. Nabi pun berdoa, Allahumma hdi qaumi, antara doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, berilah hidayah kepada kaum aku. Kaum aku tak reti. Boleh Nabi kata tak reti, patut Nabi kata kaum aku jahat ni. Barulah boleh sakit. Tak, Nabi kata tak reti. Betul lah tak reti dah yang tagur tu. Bukan tak reti. Tak, Nabi sayang. Kalau Nabi kata mereka ni jahat, kan Allah Ta'ala atau bala daripada Allah.
Nabi kata, fa innahum la ya'lamun, mereka tak reti, mereka tak tahu. Jadi sabarnya Nabi. Jadi cerita ini akan dicerita kepada masyarakat Mekah, dicerita kepada masyarakat Arab, dan cerita ni pula siapa ke kita. Maknanya baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sabarnya dia, mulianya dia, orang yang ada sifat kasih sayang. Sebab tu orang yang bawa Islam ini paling-paling tidak ia ada dua. Yang pertama, dia kena ada rasa sayang. Dia kena rasa sayang. Sayang seluruh, tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira orang putih, tak kira Cina. Dia sayang mereka. Dia sayang. Yang kedua, dia kena rasa kesiang. Kesiang. Kita ajak orang kepada Islam ni, nak selamat ni, nak betul ni tujuannya, kita kesiang takut masuk neraka. Kesiang takut dimurkai oleh Allah. Lepas tu kita ada rasa sayang, nak selamat mereka. Kita nak masuk syurga. Kita kata ramai-ramai masuk syurga kan anak kita. Tak muak kan? Jadi kadang-kadang kita mikir gitu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, arduhas samawati wal ard. Sutir mata sutir dalam syurga tu sebesar langit dan bumi. Allah, nak tak mana? Saya mari benda tu. Nak tak mana Tuhan, nak tak mana? Besar ni, sutir untuk kita tu sebesar langit dan bumi dah. Rupanya ahli sains buat tunjuk gambar. Bumi ni besar pasir je. Maknanya Tuhan boleh letak banyak lagi ni. Meluah. Alam ini luah. Tengok dari jauh, Allah, besar pasir je bumi ni. Kita tengok kereta dah, kita boleh naik besar kereta. Dan hidup dalam kapal, Allah kecil ya. Kapal dalam laut kecil pula, kok kecil. Ya Allah. Jadi kalau begitu, arduhas samawati wal ard. Syurga ini sebesar langit dan bumi. Besarnya. Dah kita, orang tak boleh masuk ke? Boleh. Dah lagu mana ceritanya kita beriman kepada Allah. Hablum minallah. Kita kena ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita kena ada hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sesama manusia. Hubungan baik manusia ni bukan dengan orang beriman saja. Bukan dengan orang beriman saja, bukan sama mazhab, bukan sama parti, bukan sama bangsa dah. Semua. Maknanya Allah Ta'ala suruh baik kepada sesama Islam, satu. Allah juga suruh baik sesama bangsa termasuk orang kafir, dua. Jadi maknanya hidup aman lah. Amanlah hidup. Sebab tu kita sekarang dalam Quran ada cerita aman damai, ada cerita perang. Dua dalam Quran ni. Quran suci itu cerita hak aman, cerita hak perang. Apabila kita tak perang, tak payah baca banyak sangat hak perang ni. Kalau baca pun, kena tafsir jangan api. Tafsir yang molek. Lepas tu gambar kita ni sekarang ni aman. Jadi kena baca ayat-ayat aman. Ayat-ayat hormat menghormati. Ayat-ayat hidup berkasih sayang. Ayat-ayat akhlak. Ayat-ayat menangis ingat kepada Allah. Ayat-ayat untuk bersih hati. Ayat-ayat untuk hidup berjiran dengan baik. Kena baca ayat ni biar banyak. Pasal kita tak perang. Kadang-kadang kita jadi ustaz, kita silap. Asal cerita marah. Asal cerita perang. Asal cerita maknanya nak berlawan. Jadi, kita duduk zaman mana? Suasana mana? Ayat Quran perang berlaku ke dalam tu. Banyak benda ke ayat perang. Ayat bala dalam tu. Tak banyak. Dan kalau tak banyak, itu yang pertama. Yang kedua pula, kita duduk zaman mana? Zaman dakwah. Zaman demokrasi. Zaman aman. Kita nak hidup bahagia. Maka ajak kepada Islam dengan kasih sayang, dengan akhlak yang mulia. Barulah maknanya kena dengan kedudukan dia panggil reality. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qardawi dia tulis buku, antara bukunya Fiqhu Al-Waqi', memahami waqi'. Kalau kita pergi ke Palestin, kena baca ayat perang yang banyak. Pasal perang dengan Israel. Cerita perang, ustaz mari cerita perang, ustaz mari cerita perang, khutbah cerita perang, kuliah cerita perang, pasal nak perang, nak panah dengan orang Israel tu. Apabila kita mari realiti, dia panggil Fiqhul Waqi', memahami realiti setempat ni. Lagu mana kita di Malaysia? Cerita aman damai, cerita dakwah kasih sayang, cerita hormat menghormati,
cerita jangan makan riba, cerita jangan makan rasuah, cerita berkasih sayang, cerita untuk menangis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita banyak berzikir, cerita banyak baca Quran. Itu sepatutnya. Jadi realiti itu penting. Jadi oleh kerana habis masa ni, saya sekadar itulah saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.